Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 kimia. Okay, hari ini kita nak belajar ulang kaji mengenai bab garam. So, semalam kita dah ulang kaji mengenai bab garam yang mana sedikit kuis daripada saya. So, hari ini saya nak mantapkan lagi. Okay, mantapkan lagi pengetahuan kamu dengan menjawab soalan berbentuk SPM. Okay, soalan yang berbentuk SPM. So, harap-harap semua orang dapat tumpukan perhatian. Okay, so soalan Pahang set 1 nombor 5. Sebenarnya, untuk bab garam ni, bab garam ni dia seronoknya jawab bila kamu ingat. Ingat semua yang kamu belajar. Bermula dengan garam yang larut. So, dengan apakah ujian untuk gas, apakah tindakan haba ke atas garam, dan juga kamu belajar mengenai cation dan anion. Okay, so hari ni kita nak tengok bagaimana bentuk soalan SPM. Okay, so pergi kepada soalan Pahang set 1 nombor 5. Kita ada 4 soalan di hari ni ya. Okey, pelambam 2 karbonat PbCO3 adalah garam tak terlarut. So, ya betul. Sebab semua garam karbonat adalah garam tak terlarut. So, garam ini boleh disediakan di dalam makmal. Okey, garam ini boleh disediakan dalam makmal. Namakan tindak balas penyediaan. So, garam tak larut. Untuk garam tak larut, kita ada satu sahaja kaedah dia, iaitu kaedah ganda 2. Ataupun kaedah penguraian ganda 2. Okey, cikgu, saya buat kaedah pemendakan boleh? Precipitation reaction. Kaedah pemendakan pun boleh. Dia ada 2 nombor. Yang pertama, kaedah penguraian ganda 2 ataupun kaedah pemendakan. So, selalu orang pakai kaedah penguraian ganda 2 lah. So, dia kata cadangkan 2 bahan. So, kamu tahu untuk kaedah penguraian ganda 2, untuk penguraian ganda 2, nak dapatkan garam tak terlarut, nak dapatkan garam yang tak larut. So, daripada reaction, daripada tindak balas, garam larut tambahkan dengan garam larut. So, kamu akan dapat garam tak larut. Okey. So, garam larut tambah garam larut, kamu akan dapat garam tak larut. So, kamu nak dapat apa dekat sini? So, dekat sini, kalau dalam soalan ni, dia nak pelambam karbonat. So, nak pelambam karbonat. So, mesti garam yang larut ni pertama, untuk garam larut yang pertama, mesti ada unsur Pb. Untuk garam yang kedua, garam larut ini, mesti ada unsur karbonat. Okey. So, nampak sahaja macam ini. So, apa? Fikirkan. Cuba fikirkan apakah garam Pb yang larut. So, ambil lah. Kamu nak ambil apa? Yang senang. Semua garam nitrat adalah larut. So, kamu ambil nitrat. So, pelambam nitrat. Cikgu, saya nak klorid ke apa boleh. Tapi, tengoklah dia garam tu larut ke, tak larut ke. Tapi, nak senang, kamu dah belajar semua garam nitrat adalah larut. So, kamu ambil je lah nitrat. Apa susah? Jangan fikir-fikir susah. Okay. So, PbNO3 2. Okay. Kemudian, karbonat. So, karbonat, cikgu. Semua garam karbonat tak larut. Kecuali siapa? Kecuali nakam. Apa itu nakam? Kita dah belajar ya. Okay, nakam itu adalah natrium, kalium dan amonium. So, ambil lah mana-mana satu. Contohnya dekat sini, cikgu nak pakai natrium. So, sini adalah Na2CO3. So, nak dapatkan yang ini pula. Ini Pb dengan CO3. So, baki dia siapa? Na dengan NO3. So, baki dia adalah NaNO3. Okey. So, nak keseimbangkan macam biasalah. So, letakkan ini nitrat ada 2. So, letakkan 2 dekat depan natrium nitrat. Okey, natrium nitrat. Okey, kemudian dah, itu je ke? Sudah. So, tuliskan dekat dalam kamu punya jawapan. Dah siap. Pastikan kena tahu yang ini. Basic kena tahu. Nak hasilkan garam tak larut adalah daripada garam larut dengan garam yang larut. Okey, garam yang larut. Okey, dan ingat ya,
Okay, kamu semua kena ingat bahawa garam larut apa. Okay, garam yang tak larut tu apa. Okay, so tulis kat sini balik. PB tambah PB. Okey, dah. Siap. Okey, 2 markah apabila bahan dan hasil kamu betul, so kamu akan dapat 1 markah. So, apabila seimbang pun kamu akan dapat lagi 1 markah. So, dapatlah sini 2 markah. Okey, 2 markah untuk kamu semua. Okey. Kemudian kita tengok ramai ke yang masuk. Okey, alhamdulillah ramai juga yang masuk. Okey, walaupun tak separuh pun lagi pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, tak apalah. Okey, saya buat Sabtu sebabnya Sabtu kita bolehlah saya buat pagi sebabnya pagi malam petang ni saya nak balik kampung kejap, nak ziarah mak ayah saya. So sebab tu saya buat pagi, saya minta maaf ya. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ini adalah mengenai, dia kata dengan menggunakan bahan kimia yang telah dicadangkan di kalimah A2. Okay, 5A2 kamu cadangkan apa? Kamu cadangkan ini 2. Okay. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas. Oh, cikgu tersalah. Cikgu tersalah masuk. Okey, cikgu tersalah masuk. Cikgu tersalah masuk. Yang ini tindak balas kat sini Cikgu Ziana. Baik. Okey, so cikgu tersilap lah. Angak, tak ada siapa pun tegur cikgu. Okey, yang ini persamaan. Okey, barulah betul. Okey. So, yang ini bahan tindak balas. Yang ini je lah. Okay. Dia suruh cadangkan. So, kalau kamu suruh cadangkan, maksudnya kamu tulis je lah. Yang ini tadi. PbNO3 2 dan Na2CO3. Baru dah betul. Tengok, tak ada siapa nak tunjukkan saya. Saya ingat buat persamaan. Terus saya masukkan persamaan. So, bahan yang ini masukkan dalam ini. Okey, sorry ya. Okey, pergi kepada soalan nombor 4. Nyatakan color. Nyatakan color. Nyatakan warna. Mendakan. So, apa mendakan? Mendakan kamu adalah sini. Mendakan kamu adalah ini. So, mendakan ini adalah garam yang tak larut. So, kamu ingat balik plumbum karbonat. Okay, plumbum karbonat warna apa? Plumbum karbonat warna apa? Semua plumbum karbonat dia tak kata pun kalau dia dipanaskan ke apa kan. So, color dia adalah putih. So, dia adalah putih. Okey. Pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni adalah kebat. Okey, yang mana pernah keluar dulu. Okey, dalam soalan SPM. Okey. Rajah 5 menunjukkan bagaimana air sisa buangan kilang dirawat dan dilepaskan ke sungai. Okey, ini kilang. Okey, daripada kilang ni, dia keluarkan air sisa buangan yang mengandungi ion kuprum. So, kalau dekat sini, okey, yang dekat sini hasilnya kuprum. Sampai dekat sini dia rawatan air sisa. So, yang dekat sini buangan daripada rawatan lepas dirawat dah tak ada dah, dia kata tidak mengandungi ion kuprum. Barulah dia dapat alihkan dekat sungai. Okey. So, dia kata cadangkan satu bahan kimia yang boleh digunakan untuk menyingkirkan ion kuprum. Nak singkirkan ion kuprum macam mana daripada waste ni? Okay, daripada mana? Okay, macam mana? Okay. So, cadangkan satu bahan kimia yang boleh digunakan untuk menyingkirkan. Untuk menyingkirkan ion kuprum. Maksudnya, kamu tindak balaskan dengan kuprum. Okay. Kamu akan dapat satu garam yang larut. Satu garam yang larut. Yang mana kuprum nanti dia akan bertindak balas dengan suatu anion X kat sini. Yang mana kuprum X ni, okey, yang mana kuprum X ini adalah larut pula. Okey, dia adalah akan jadi larut lah. So apakah bahan dekat sini? Apakah bahan yang dekat sini? Okay, agak-agaknya apa ya?
Ada idea tak? Ada tak idea? Apakah bahan yang dekat sini, okay, X kat sini. Okay, untuk kita singkirkan cuprum daripada sini. Apakah bahannya? So, bahan yang ini, X ini, mesti adalah, okay, saya tunjukkan ya. Okay, mesti adalah garam larut. Mesti adalah garam larut. Okay, apakah garam larut tersebut? Okay, so dekat sini pula mestilah adalah jadi garam yang tak larut. Kiranya yang ini satu garam yang boleh singkirkan cuprum daripada sini. Okay, apa dia? So kalau garam yang larut, kamu ambil satu je. Kamu ambil iaitu karbonat, yang mana bila karbonat, apa garam larut karbonat? Contohnya kamu nak ambil natrium karbonat dekat sini. So, nanti kamu akan hasilkan cuprum karbonat. Yang mana cuprum karbonat adalah garam tak larut. So, kalau dia akan hasilkan garam tak larut itu akan dapat disingkirkan. Kalau garam tu larut, susahlah kamu nak singkirkan. Kamu kena garam yang tak larut. Garam yang tak larut, daripada rawatan sisa nanti, dapatlah dia asingkan garam yang tak larut tadi. Faham tak? So, dia kata apa bahannya? So, bahan dia mesti adalah garam yang larut. Dekat sini mesti kamu akan dapat garam yang tak larut. Faham tak? Boleh faham tak? Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, dia kata apakah bahan yang boleh kamu tambahkan dengan cuprum untuk kamu singkirkan cuprum ni. Ion cuprum ni macam mana kamu nak singkirkan dia? Kat sini ada ion cuprum lah. Macam mana kamu nak singkirkan ion cuprum? So, maksudnya dekat sini, kamu kena tindak kebalaskan untuk menghasilkan satu garam yang tak larut. So, apa satu garam yang tak larut? Iaitu ada ion cuprum. Kalau nitrat, semua garam dia adalah larut. Kalau klorida, semua garam cuprum dia adalah larut. Kalau sulfat, semua garam cuprum dia adalah larut. Tinggal lagi satu je, karbonat. So, cuprum karbonat adalah garam yang tak larut. Maksudnya, apa bahan yang kamu nak letak untuk singkirkan cuprum ni? So, mestilah dia daripada garam yang larut. So, garam yang larut tambah garam yang larut, kamu akan dapat garam yang tak larut. So, ni adalah penguraian ganda 2. Okay, penguraian ganda 2. So, bahan kat sini kemungkinan ini boleh. Cikgu, saya nak buat ini boleh? K2CO3 boleh. Saya nak buat ini NH4 2CO3 pun boleh. Nak kam. Ingat tak cikgu kata? Na nak kam. Ammonium. Nak kam. Nak kam. Okay, 3 garam ini adalah garam yang larut. So, dia suruh cadangkan. Bila dia suruh cadangkan, kamu tulislah. Contohnya, dia tak suruh namakan kan? Cadangkan saja. So, kalau dia suruh cadangkan, kamu tulislah dia punya formula pun boleh. Kamu nak nama panjangkan pun boleh. Natrium karbonat boleh. Okay, ataupun kamu nak buat K2CO3 boleh. Kalium karbonat boleh. Ataupun kamu nak buat ammonium karbonat. Siapa yang tak faham, tolong buka mic terus cakap dengan cikgu ya. Okay, ini. Okay, kalau cikgu salah pun bagi tahu saya. Saya biasalah insan yang lemah. Okay, so ini benda ini. Okay, so tuliskan persamaan di C1. Okay, persamaan apa? Dia nak persamaan ion. Okay, bila dia nak persamaan ion, maksudnya nak menghasilkan cuprum karbonat ni. Okay, nak menghasilkan cuprum karbonat ni, apa persamaan ion dia? Ingat tak? Okay, pelajar-pelajar semua, okay, daripada persamaan ion, okay, daripada persamaan panjang, kita boleh dapat persamaan ion. Okay, contohnya dekat sini kita pakai cuprum nitrat lah contohnya kan. Okay, contoh. Okay, saya padam yang bawah ya. Okay, daripada sini, okay, okay, sekejap ya, CuCO3. Okay, pecahkan kepada ion. Ingat tak cikgu kata pecahkan kepada ion untuk garam yang larut. Nak dapatkan persamaan ion ni, tulis ya. Okay, Na+. Okay, sini CO3 2 minus. Yang ini Cu2+. Yang ini adalah NO3 minus. Okay, yang ini garam yang tak larut, dia tidak akan jadi apa-apa.
dia tidak akan jadi apa-apa, kekalkan dia saja. Okey, kemudian kamu pangkahkan mana yang sama. Okey, kamu pangkahkan mana yang sama. Okey, yang sama adalah dekat sini. Yang sama, saya tertinggal lagi satu. Dekat sini confirm lah dia akan jadi NaNO3. So, sini pun pecahkan jadi Na plus, NO3 minus. Okey. Na ada sebelah kanan, ada kiri, ada. Nitrat ada sebelah kiri, sebelah kanan, ada. Yang ini tak ada apa-apa. So, yang ini yang kamu tuliskan untuk persamaan ion. Cu2 plus tambah CO3 2 minus akan jadi CuCO3. Begitu. Okey, ini adalah persoalan. Yang insoluble, garam yang tak larut, kamu jangan pecahkan jadi ion. Garam yang larut je kamu pecahkan jadi ion. Okey, faham tak? Syamil, faham tak Syamil? Faham je. Faham. Ingat je, garam yang larut je kamu pecahkan jadi ion. Garam yang tak larut jangan pecahkan kepada ion. Okey, terima kasih. Okey, huraikan secara ringkas satu ujian kimia. Nampak tak dia kata apa? Chemical test ataupun ujian kimia. Okey, kalau dia minta satu ujian kimia, okey, yang telah dirawat tidak mengandungi ion kuprum. Maksudnya apa? Kita nak detect dia adakah ada ion kuprum ataupun tidak. Okey, so kita ada dua cara. Ingat tak? Cikgu ajar semalam. Okey, semalam cikgu ada dua kaedah. Yang pertama sama dua kaedah itu adalah dua-dua kamu larutkan, kamu titiskan dengan beberapa titis larutan alkali. Apa larutan alkali tersebut? Kita ada dua je. Yang pertama kamu guna NaOH ataupun satu lagi kamu gunakan amonia. Dua saja. Okey, ini apa? Kuprum. Okey. Kalau kepada pelajar yang tak tengok saya punya video yang untuk yang pelajar tingkatan 4 saya ajar semalam tu, so kamu kena tengok betul-betul ya. Saya tak ada gambar warna lain lah. Alamak. Kalau yang dalam highlight saya satu lagi ada juga. Okey, kalau ion kuprum, ingat, ion kuprum warna biru. Ingat, ion kuprum warna biru. So, kalau ion kuprum tu, kalaulah kamu titiskan NaOH dia warna biru. Kamu titiskan amonia warna biru. Tapi kalau kamu titiskan secara berlebihan, dalam amonia ni kamu titiskan berlebihan, kamu akan dapat mendakan. Kamu akan dapat mendakan berwarna biru tua. Okey, ingat ya? Itu dua. Cikgu, kenapa banyak sangat yang cikgu kata ujian pengesahan tu apa beza dia? Ujian pengesahan kita nak sahkan lagi. Dah guna ini tak dapat juga, kamu baru sahkan yang itu. Tapi selalunya kalau ini dah dapat lah, confirm dapat lah. Okey, kalau dia kata satu ujian kimia, untuk ujian kimia kena ada markah dia 3, nampak kat sini. So, markah 3 adalah 2 untuk kamu punya kaedah. 1 untuk pemerhatian. Okey, yang pertama kamu buatkan kaedah dulu. So, kamu katalah tuangkan air sisa buangan ke dalam tabung uji. Kamu nak uji ni ya. Ke dalam tabung uji. Okay. Nombor 2. Okay, nombor 2 baru kamu titiskan. Okay, ataupun titiskan beberapa titis ataupun campurkan ke. Okay. Titiskan beberapa titis larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, sepatutnya kamu tidak akan dapat mendakan biru. Tiada mendakan biru terhasil. Tak ada mendakan biru, confirm lah. Dah tak ada dah ion kuprum tersebut. Okey. So, sama juga. Kalau kamu nak buat amonia pun sama. Amonia tiada juga perubahan apa-apa. So, faham ya? So, ini soalan untuk SOP bahagian faham 11 markah. Okey, kira markah kamu berapa? Tandakan guna pen merah. Okey, guna pen merah ya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. SBP tahun 2017 nombor 4.
SBP tahun 2017 nombor 4. So, rajah 4 menunjukkan penguraian baja amonium klorida. Oh, cikgu dah ajar. Amonium klorida ni adalah satu je jenis garam klorida yang boleh kena tindakan haba. Yang lain-lain garam klorida dia tidak akan bertindak balas dengan apabila dikenakan tindakan haba. Ingat tau, itu sahaja. Okay, amonium klorida sahaja apabila kamu kenakan tindakan haba akan menghasilkan hidrogen klorida dan satu lagi bahan X. Okay, kita tengok. Okay, amonium klorida terurai apabila ia dipanaskan dengan kuat menghasilkan bahan X dan hidrogen klorida. Bahan X akan menukarkan ketat limas, merah akan jadi warna biru. So, bahan merah ini biru kepada merah. Okay, biru kepada merah. Apa nak? Nanti ya. Okey, kemudian apakah bahan merah kepada biru? Oh, merah kepada biru ni maksudnya dia adalah alkali. So, dia adalah jenis alkali. Confirm dia adalah alkali. So, kenal pasti bahan X. Apa bahan X tu bila amonium klorida ini akan dipanaskan? Okey. So, dia kata X akan so bahan X tu maksudnya dia adalah sejenis alkali. Apakah alkali tersebut? Okey. So, kalau amonium klorida NH4Cl, kita panaskan dia, kita akan dapat HCl. Satu lagi adalah kita akan dapat NH3. NH3 ni adalah gas amonia. Gas amonia bersifat alkali. Gas amonia bersifat alkali. Okey, so confirm dia adalah NH3. Cikgu, mana nak ingat? Bukalah balik nota yang nama. Okey? So, cikgu tak ada cara lah. Sebab cikgu kata, bab garam ni bab paling banyak budak tak suka. Kenapa? Banyak benda nak kena ingat. Tapi, kalau kamu cuba ingat, insya-Allah kamu akan ingat. Ingat tak yang cikgu pakai yang kaedah jari nak ingatkan cation dengan anion? So, nanti kalau pelajar tingkatan 5 yang nak belajar kaedah saya, kaedah macam mana nak ingat anion, macam mana nak ingat cation, kamu boleh tengok YouTube saya yang semalam saya bagi. Saya ada tunjukkan bagaimana kaedah nak ingat lagi senang. Okey? So, nyatakan satu sifat fizik. Apa tu namanya sifat fizik? Sifat fizik tu maksudnya apa yang kamu nampak. Takat lebur dia ke, ataupun dia boleh larut dalam air ke tak. Okey, so kamu tahu alkali. So, alkali confirm dah dia boleh larut di dalam air. Cikgu, saya nak buat takat lebur dan takat didih rendah pun boleh. Cikgu, saya nak kata boleh mengkonduksikan elektrik boleh. Boleh, tapi kamu kena cakap dalam larutan aqueous. Boleh mengkonduksi elektrik dalam larutan aqueous. Okey. So, dah siap. Okey. Nombor B pula. Amonium klorida. Kalau saya laju bagi tahu ya. Amonium klorida sesuai dijadikan baja. Berikan alasan. Kenapa dia sesuai untuk buat baja? Urea, amonium klorida ni. Kenapa sesuai jadikan baja? Dia ada dua jawapan. Kalaulah soalan dia suruh kamu buktikan, kamu kena kira percentage dia. So ya, tapi kat sini dia hanya umum saja. Umum saja. Percentage apa cikgu? Kita nak kirakan percentage ataupun peratus untuk amonia, nitrogen dekat sini. Okay. So, kalau dia suruh buktikan, baru kamu buktikan. Tapi yang ini dia suruh kirakan saja. Kalau selalu dia akan bagi dua baja. Dua jenis baja. Dua jenis baja tu kita kena tentukan sama ada baja tersebut peratus nitrogen dia mana satu yang lebih tinggi. So kalau nitrogen tu lebih tinggi maksudnya dia lah paling sesuai untuk buat baja. Tapi dia kat sini soalan ni dia tak suruh bandingkan apa-apa kan. So kalau dia tak suruh bandingkan, kamu cakap simple je. Kamu cakap sama ada kamu cakap larut dalam air. Okay, dia boleh larut dalam air. Ingat tak garam klorida? Ingat tak garam klorida? Apakah garam klorida yang boleh larut ataupun soluble dalam air? Salah satunya adalah amonium lah. Okay. So, ataupun kamu boleh buat, kamu kata peratus
nitrogen tinggi. Peratus nitrogen tinggi. Okey, C1. Namakan dua larutan yang boleh digunakan untuk menghasilkan amonium klorida. Sekali lagi, kemahiran kamu mengenai garam yang larut dan garam yang tak larut untuk preparation. Untuk apa namanya kita panggil? Penyediaan. Untuk penyediaan. So, kamu tahu bahawa garam amonium klorida ni adalah salah satu garam yang larut. So, garam yang larut kita ada dua kaedah je. Okay, kaedah yang pertama sama ada dia adalah ada unsur natrium, kalium dan amonium. Ataupun yang tak ada unsur tersebut, yang tak ada unsur NaCam tadi, dia bukan kaedah itu. Dia ada dua kaedah. Kaedah kalau dia adalah garam natrium, kalium, amonium, kita gunakan kaedah peneutralan. Yang mana cikgu peneutralan? Okay, peneutralan itu adalah tindak balas antara asid tambah alkali. Tulis kat situ. Okay, kalaulah dia adalah bukan garam daripada natrium, kalium ataupun amonium, okay, kamu boleh tindak balaskan antara asid dengan logam reaktif. Kamu campurkan je dua-dua. Asid dengan logam karbonat. Okay. Satu lagi asid tindak balaskan logam oksida. So ada tiga kaedah. So ini lain, ini lain. Kalau peneutralan, ingat tak yang kita pakai buret. Buret. Dekat atas bawah ni kita ada pakai conical flask. Macam hari tu peneutralan. So ini adalah asid. So ini adalah alkali. Okay. So kalau ini, kaedah yang ini kamu letakkan sahaja sehingga phenolphthalein ni tukar jadi kerana warna colorless. Daripada warna pink. Daripada warna merah jambu jadi warna tidak berwarna. Lepas tu kaedahnya sama juga yang ni. Yang ini pula kamu masukkan logam reaktif. Contoh logam kamu masukkan dalam asid. Kacau. Lepas tu step yang seterusnya adalah dua-dua ni sama saja. Jadikan dia saturated, pekat. Lepas jadikan dia pekat, kamu panaskan kan. Kamu panaskan dulu, jadikan dia sampai pekat. Kemudian kamu buat apa? Kamu turaskan dia. Panaskan. Saya suka tau kalau buat garam ni bila kita melukis. Bila kita melukis, kita dapat ingat. Lepas tu kita turaskan dia. Okay, lepas kita turaskan dia, kita keringkan dia menggunakan dua kertas litmus. Baru kita nampak. Saya suka melukis. Bila melukis, saya boleh dapat ingat. So, kamu gunalah kaedah apa-apa kan asalkan kamu ingat. Namakan dua larutan. Panjang betul cikgu punya introduction tadi kan. So, cikgu nak hasilkan amonium klorida. So, maksudnya cikgu kena buat tindak balas yang inilah. So, cikgu kena buat tindak balas ni. So, agak-agaknya, apakah ini yang ini? So, maksudnya ini mestilah dia adalah larutan asid. Ada Cl. Apa asid yang ada Cl? HCl. Okay, tambahkan dengan NH4. Agak-agaknya apa kamu nak buat? Letaklah. Contohnya saya nak letak amonium hydroxida. Boleh? So, kamu akan dapat dia punya bahan dia adalah HCl. Oh, cikgu dia nak two solution cikgu. So, nak two solution ini je lah. Yang ini tu cikgu padam balik. Okay, cikgu lah yang cikgu padam salah. Okay, dia nak two solution. So, two solution maksudnya dia nak HCl ataupun asid hidroklorik. Cikgu nama panjang lah. Okay, asid hidroklorik dan amonium hidroksida. Okay. So, ini kalau kamu contohnya, cikgu saya nak cikgu tuliskan persamaan boleh? Boleh. Okay, cikgu nak buat. Tapi buat bahagian lain lah ya. Janganlah kamu masukkan kat dalam tu pula. So, tak best kan kalau tak ada persamaan ya. Okay, tambahkan ada NH4Cl tambah H2O. Boleh tak amonium hidroksida ni saya tukar kepada amonia sahaja? Kamarul, boleh tak saya tukarkan amonium hidroksida tu jadi amonia je? Boleh tak? Kamarul tak ada? Boleh tak?
Najwa? Boleh tak Najwa? Cikgu nak tukarkan amonium hidroksida ni jadi amonia je. Hamiza? Boleh tak? Ui. Aiman. Aiman. Boleh tak Aiman? Amonium hidroksida ni cikgu nak tukarkan amonia sahaja. Koma ni dengar ke hidup? Boleh tak? Agak-agaknya. Boleh kot. Boleh lah sebab amonia pun sejenis alkali. So contohnya cikgu nak buat HCl tambah NH3. So confirm dia punya jawapan ada NH4Cl je. So dia tak ada air lah. Itu bezanya dua larutan ni. So ingat ya. So namakan tindak balas. So ini adalah tindak balas antara asid dengan alkali. So dia adalah kaedah peneutralan. Kaedah peneutralan. Okay. Janganlah pula buat tindakan ganda dua, penguraian ganda dua pula. Dah salah lah. Okey, kita pergi kepada soalan. Okay, tuliskan formula anion dan cation yang hadir di dalam amonium klorida. Okay, dalam amonium klorida, apakah anion dan cation yang ada? Amonium klorida. Amonium klorida. Okay, amonium klorida. Okay, apa yang ada? So, apa yang ada, dia nak anion 1, cation 1. So, kamu namakan dia adalah nama. Kalau dia tulis nama ke, dia kata formula. So, kalau dia formula, kamu tuliskan formula je. Formula. Dah siap. Okay. Kalau dia suruh nama, tolong namakan. Huraikan seringkas bagaimana anda dapat mengenal pasti cation yang hadir dalam larutan amonium klorida. Cation. Apa tu cation? Cation adalah ion yang bercharge positif. So, yang bercharge positif adalah amonium dekat sini. So, bagaimana kamu nak uji amonium? So, kalau nak uji amonium, kau boleh gunakan, ingat tak, apa namanya? Kita pakai apa namanya? Pengesahan, ujian pengesahan. Kita pakai Nessler reagent. Cikgu, kalau saya nak pakai natron hidroksida dengan amonia boleh tak cikgu? Amonium klorida ni agak-agak boleh tak? Boleh, tapi kamu akan dapat larutan yang tidak tak ada larutan tu tidak berwarna. Kiranya dia akan dapat colorless sahaja. Macam tak best, tak nampak kan? So kalau kamu nak nampak lagi jelas, kamu kata kamu tambahkan reagent Nessler. Bukan Nestle ya, Nessler. Okay, yang mana kamu masukkan dekat dalam tabung uji. Okay, lepas tu yang mengandungi larutan amonium klorida. Ini baru satu markah ya. Sebab yang ini baru markah kaedah. Okay, markah yang kedua, mendakan perang terbentuk. Okey. Okey, kaedah perang terbentuk. Okey. So, kalau kaedah ini, kaedah ini kamu nampak warna ataupun mendakan yang berwarna. So, nampak lagi jelas lah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah daripada negeri Kelantan. Okey, daripada negeri Kelantan ni, kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okey, eksperimen 1 menunjukkan susunan radas bagi penyediaan garam kuprum 2 sulfat. Okey, yang ini kita ada kuprum oksida, dia masukkan asid X. Kemudian dia panaskan. So, dia akan dapat lebihan serbuk kuprum oksida ke atas. Yang bawah adalah kuprum 2 sulfat. Namakan X. Siapa yang boleh jawab? Ini cikgu dah panggil tadi tindak balas yang ini. Tindak balas antara asid dengan logam oksida. Asid dengan logam oksida. Siapa dapat jawab? Aiman? Syamil? Apakah nama asid ni nak menghasilkan kuprum sulfat? Apa nama asid ni?
Hello? Siapa tu? Nah, siapa dapat jawab? Go dapat jawab tak Go? Apa, apa Miza? Apa Miza? Ya, sulfuric acid. Acid sulfuric. Terima kasih. Acid sulfuric. Kalau kamu nak kasi ni sulfide. So, mestilah adalah acid sulfuric. Okey. Terangkan mengapa acid X dipanaskan semasa penambahan. Kenapa kita kena panaskan dulu? Okey, supaya dapat mempercepatkan kadar tindak balas. Kita nak cepatkan kadar tindak balas ataupun nak meninggikan kadar tindak balas pun tak ada masalah. Yang nombor 3, cadangkan satu bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan kuprum 2 oksida bagi memperolehi hasil yang sama. Namakan apa? So, maksudnya mestilah kena ada perkataan kuprum juga. Apa namanya kuprum, apa namanya dekat sini? So, kamu tengok balik tindak balas yang cikgu senaraikan tadi. So, nak tindak balaskan asid kuprum tu adalah logam kan? So, kamu nak hasilkan yang mana? Asid, boleh tak kamu nak namakan dia kuprum karbonat? Boleh. Kuprum je. Kuprum oksida dah tadi. Ataupun alkali. Boleh tak pakai kuprum hidroksida? So, boleh. So, namakanlah salah satu dia. Okay, so sana kat sini saya nak namakan kuprum, nama. Koma ni kenapa hari ni senyap je? Ke tak buat lagi? Kuprum karbonat. Contoh. Okay, ataupun cikgu nak pakai kuprum hidroksida pun boleh. So, ini kalau kuprum hidroksida dengan asid, maksudnya kita buat pentindak balas antara sinilah. Asid dekat sini. Okay, tapi kena pastikan, tapi tak boleh juga kan? Kalau kita tindak balas dekat sini, dia nak hasilkan kuprum. Maksudnya, tak boleh. Ini NaK amonium. So, kalau kat sini lebih better kuprum karbonat, kuprum hidroksida untuk natrium, potasium dan amonium. Cikgu nak masukkan kuprum je boleh? Boleh, kuprum saja. Okey. Huraikan satu ujian bagi menentusahkan. Menentusahkan anion dalam kuprum sulfat. Okey, nak menentuskan sah. Menentusahkan maksudnya nak tentukan sah sulfat. Okey, ingat tak untuk sulfat ni apakah anion yang perlu kamu letakkan? Kena ingat. Cikgu dah ingatkan hari tu, bagaimana nak ingatkan. Okey. So, untuk sulfat yang pertama, tambahkan larutan barium klorida dan asid hidroklorik. So, apa yang kamu nampak? Mendakan putih terbentuk. Okey, mendakan putih terbentuk. Okey, soalan. Okey, Bapak ya. Okey, soalan nombor B. Okey, yang ini kaedah apa? Yang ini, kita baca dulu soalan. Ni nak buat apa? Garam larut ke garam tak larut? Dia kata, kuprum 2 sulfat, eksperimen 1, disukat dan ditambahkan larutan natrium karbonat. Okey, seperti yang ditunjukkan. So, dia akan dapat H2O. Dia dapat garam H2O lah. Nyatakan jenis tindak balas ini bagi eksperimen 5.2. Okey, so sebelum tu kita buat dulu dia punya persamaan. Kita nak tentu sahkan apakah bahan ataupun garam yang terhasil. So, ini USO4, kamu tambahkan dengan Na2CO3, kamu akan dapat CuCO3 tambah Na2SO4. So, kamu nak hasilkan, nampak gayanya adalah garam yang tak larut. Yang ini kuprum karbonat. Semua garam karbonat tidak larut kecuali nakam, natrium, kalium dan amonium. So, ini maksudnya tak larut. So, kalau tak larut, hanyalah tindak balas penguraian
ganda 2. Double decomposition reaction, penguraian ganda 2. Tuliskan persamaan kimia. Oh, cikgu dah tulis kat atas. Salin balik. So, CuSO4 tambah Na2CO3 akan dapat CuCO3 tambah Na2SO4. Seimbang tak? Ya, dah seimbang. Okay, hablo Y. Okay, hablo Y tadi dia peroleh daripada pepejal Y melalui proses Q. Okay, melalui proses Q. Maksudnya bila kamu rinsekan dia, turaskan dia, kita rinse kita panggil apa? Bilas. Bilaskan dia dengan air suling. Nanti yang ni bilaskan lepas proses Q. Apa nama proses Q ni? Maksudnya dekat sini, kalau yang ingat lagi yang cikgu ajar tu, ambil 2 kertas turas, peraskan dia, keringkan dia. So ini adalah proses pengeringan di antara 2 kertas turas. Okey, hitungkan jisim Y yang terbentuk. So dibagi jisim molar Y ialah 1, 2, 4. So nak dapatkan jisim pepejal Y. So apa maklumat yang dia bagi? So maklumat yang dia bagi adalah M dengan V untuk kupron sulfat. Okey, so maksudnya kamu cari dulu berapakah mol antara kupron sulfat ataupun natrin karbonat. Mana-mana pun satu pun tak apa. So sekarang cikgu nak ambil mol untuk kupron sulfat. Okey, so pertama cikgu nak dapatkan mol untuk kupron sulfat. Cikgu, saya nak kira untuk natrin karbonat pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kamu tulis nombor pula. Number. Okay, bilangan. Tulis ya. Bilangan mol. Okay, contoh cikgu nak dapat kupron sulfat. So, M sama dengan MV bahagi 1000. So, 1 kali 50 bahagi 1000. Okay, so kamu akan dapat 0.05 mol. So, kalau maksudnya sini 0.05 mol. So, ini pun akan dapat 0.05. Oh, berapa kosong cikgu Ziana? 0.05 mol. So, kedua kamu kena buat nisbah. So, nisbah antara kupron sulfat dengan CuCO3. So, kalau sini 0.05 mol. So, sini pun akan dapat 0.05 mol. So, dah dapat mol. Boleh tak kamu kirakan dia punya jisim? So, jisim Y sama dengan mol dah dapat. So, daripada mol kalikan dengan jisim molar. So, 0.05 kalikan dengan 124. Okey, sama akan dapat 6.2 gram. Kenapa 3 markah? Sebab 3 kaedah. Kaedah yang pertama, yang ini kamu buat, kamu dapat 1 markah. Kaedah ratio kamu buat, kamu dapat 1 markah. Markah yang akhir mesti pastikan unit yang pun ada adalah dapat 1 markah. So, cukup ada 3 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan kalau cikgu laju bagi tahu ya. Yang ini konsep ni senang je. Kamu daripada acid dengan base hari tu kamu dah belajar. Okey. So, pelajar-pelajar kimia tingkatan 4 tolong buat bahagian untuk calculation ya dalam buku kerja. Okey. Soalan perlis 2017 nombor 6. Okay, last. Ini soalan yang last. Okay, rajak 6 menunjukkan susunan radas bagi pemanasan serbuk kupron karbonat. Kiranya kamu panaskan kupron karbonat dekat sini. Okay, kamu heatkan dia. Okay, kemudian kamu nampak dekat sini air kapur. Oh, confirm lah dia nak uji kehadiran karbon dioksida. Okay, nyatakan perubahan dan namakan gas. Kalau dikata perubahan, tolong namakan sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. So, larutan tidak berwarna bertukar menjadi keruh. Dah. Okay, dah. Siap. Okay, kemudian, dikata apa gas yang terbebas? Gas karbon dioksida terbebas. Dah siap. Okay, dah 2 markah. Okay. Kemudian, soalan yang kemudian. Soalan ni kan, kalau kamu tengok, kalau kamu sebenarnya dalam kepala otak dah semua mengenai ujian-ujian ni, insyaAllah boleh buat.
Okey, nyatakan warna baki selepas pemanasan. So ini adalah kuprum karbonat. Okey, kamu tahu kuprum karbonat, okay, bila kamu panaskan dia, okay, kamu akan dapat kuprum oksida tambah karbon dioksida. Ini yang kamu dapat. So kuprum oksida warna apa? Kuprum oksida warna apa, Aina? Aina ada? Aina, kuprum oksida warna apa, Aina? Oh, Aina. Tak ada ke Aina kau? Siapa dapat jawab? Kuprum oksida warna apa? Syamil, warna apa Syamil? Warna apa Syamil? Miza? Warna? Warna hitam tu. Pandai, warna hitam. Baru je buat latihan hari tu. Okay, warna hitam. Okay, so tuliskan persamaan. Oh, cikgu dah buat kat atas. Buatlah persamaan dia. CuCO3. Kamu akan dapat. Ingat, kalau logam karbonat, kalau selain daripada natrium ke, kalium ke, dia mesti akan menghasilkan logam oksida. Logam oksida. Dengan karbon dioksida. Confirm dah. Tapi, kalau untuk karbonat, okay, kalium ke, natrium ke, yang semalam tu, dia tidak akan terurai. Maksudnya dia tidak akan jadi apa-apa. Dia kekal macam itu je. Itu yang maksudnya ya. Semalam tu soalan kuis nombor 1 tu, itu ramai yang salah. Okey. Sekali lagi, tengok disuruh kira. So kira ni senang je kalau kamu memang handai dah. So apa-apa pun yang pertama sekali, kena carikan dia punya number of bilangan mol dulu. Okey, dapatkan bilangan mol dulu. So apa maklumat yang dia bagi? Okey, maklumat yang dia bagi adalah mengenai jisim. So mengenai jisim. Jisim siapa? Dia bagi jisim kuprum karbonat. So jisim kat sini mass dia adalah 12.4 gram. Dipanaskan semasa eksperimen. Hitungkan gas. So maksudnya isi padu gas. Volume ni nak berapa? So, yang pertama, kamu kirakan dulu bilangan mol siapa? CuCO3. So, dapatkan 12.4. Ada jisim nak dapatkan mol, bahagikan dengan jisim molar. So, jisim molar dia adalah 64 tambah karbon ada 12 tambah 16 kali 3. So, dapatkan berapakah dia punya bilangan mol dulu. So, berapa? Kirakan. So, kamu akan dapat 0.1 mol. So, lepas tu buatkan nisbah. Di antara siapa? Di antara ini dengan ini saja. Ini ada kena mengena? Tak ada kena mengena. Jangan tulis. So, sini CuCO3 nisbah CO2. So, kalau sini adalah 1 mol. So, sini pun adalah 1 mol. Kalau sini 0.1 mol. So, sini pun akan dapat 0.1 mol. 1 mol ni daripada equation, daripada persamaan. 0.1 mol ni yang daripada yang kamu kira tadi ya. So, dah dapat mol, macam mana nak kirakan isi padu? So, nak dapatkan isi padu karbon dioksida. So, daripada mol tadi kalikan dengan yang ini. Apa namanya? Isi padu molar. So, isi padu molar kat sini 24. So, kira-kira kamu akan dapat 2.4 dm padu. Sebenarnya kan, pengiraan ni kenapa pelajar selalu tinggal? Sebab dia kata susah, tak dapat nak jawab. Sebenarnya step dia ada 3 je. Step dia 3 je. Step yang pertama bilangan mol. Step kedua adalah ratio, nisbah. Step yang ketiga apa yang kamu nak. Itu sahaja. Okey, itu sahaja yang kamu patut kira. Okey. So nampak gaya ni dah makin kurang pelajar kita, mana dah hilang dah. Okey, kemudian seterusnya kuprum 2 karbonat. Okey, kuprum 2 karbonat dia kata disediakan. Okey, disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2 dalam makmal. Cadangkan 2 bahan kimia yang digunakan untuk menyediakan bahan tersebut. So, kalau kamu dapat ini kan, dia tanya bahan kimia apa, bahan kimia, kamu tulis kat tempat lain. Buat dulu persamaan. Ikut kepada apa yang cikgu dah ajar. So, dia nak kuprum karbonat. So, kamu tahu kuprum karbonat ni tak larut. So, apa yang ada unsur Cu, okay, tambahkan dengan karbonat dekat sini. Dua-dua ini garam yang larut. So, kamu carilah satu. Kan cikgu kata tadi, apa-apa pun namakan je nitrat kat sini.
So namakan dia nitrat kat sini. Karbonat, sebab semua garam nitrat adalah larut. Satu lagi karbonat. Apa garam karbonat yang larut? Also garam karbonat yang larut kecuali Na, kalium dengan amonium. So kamu namakan, contoh saya nak namakan natrium karbonat. Pun boleh. So namakan dia bahan sudah dapat lah. Namakan. Namakan ke? Namakan. Bukan cadangkan. Kita cadangkan je. Okay, namakan kuprum 2 nitrat. Okay, ataupun satu lagi natrium karbonat. Dah siap. Cikgu nak buat kalium karbonat? Boleh. Amonium karbonat? Boleh. Asalkan dia larut lah. Benda yang larut. Okay, garam yang larut. Okay. Kemudian dia kata, okay, kuprum 2 karbonat. Okay, kuprum karbonat yang terhasil di 6E1 ditambah dengan asid. Okay, nyatakan 2 pemerhatian. Maksudnya, apa maksudnya? Okay, kalau kamu nak tahu macam mana kamu nak, apakah pemerhatian, kamu buat equation dulu. Persamaan. CuCO3 kamu nak tambahkan dengan asid. So, kamu akan dapat, oh, ini tindak balas antara asid dengan logam karbonat. So, confirm lah kamu akan dapat CuSO4 tambah CO2 tambah H2O. Ini. Dia kata, nyatakan 2 pemerhatian. Oh, kamu tahu bahawa kuprum ni, warna ni adalah warna biru. So, yang kat sini akan ada karbon dioksida. So, maksudnya bila kamu tambahkan 2 tu, dia tak ada bagi kat lime water kan. Air kapur kan. So, kamu cakap lah sebab gas ada terbebas. Maksudnya, namanya apa? Gelembung gas terbebas. So, antara yang pertama, kamu boleh cakap larutan. Kamu tahu kuprum sulfat ni dia bukan mendakan, dia larut. So dia adalah sejenis larutan lah. So kamu tulis larutan biru terhasil. Ataupun kamu nak cakap gelembung gas terhasil. Okey, dah siap. Gelembung gas terhasil. Okey. So, ada ini, ada dia. So, dapatlah 2 markah. Okey, dah siap dah. 4 soalan dalam masa lebih kurang 50 minit sahaja. Okey, tak lama pun kelas kita. Okey. So, terima kasih kepada pelajar yang hadir. Okey, tahniah kepada pelajar yang hadir untuk hari ini. Okey, so apa-apa pun tuliskan kehadiran kamu dalam link yang selalu kita isi tu. Tolong isikan ya kehadiran ya. Okey, so terima kasih banyak-banyak hadir kelas saya dan sentiasa bagi sokongan kepada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak dan kalau ada apa-apa soalan tolong bagi tahu saya dan tanya dengan saya. Okey, kalau saya ada silap, okey, kalau contohnya Cikgu Diana dia buat silap ke, kesilapan mana-mana ke, cikgu tersalah, tolong bagi tahu dengan cikgu. Okey, tolong jangan senyap, tolong bagi tahu dengan cikgu sebabnya saya pun adalah manusia biasa sahaja. Okey, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan kita punya apa namanya kelas? Ada tak?